Susah lah macam mana nak dapat modal nak start bisnes ni, susah. Kan? Ya, tidak dinafikan itu cabaran yang pertama. Mungkin ada orang cakap modal. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke dalam Talk to Ozi Podcast bersama dengan saya Omar dan juga Hai, saya Ozi Zuri. Yes, selamat datang dan selamat kembali kami ucapkan kepada anda. Kita kembali. Yes, untuk episod seterusnya. Untuk episod seterusnya kita nak membincangkan ataupun kita nak bersembang sebenarnya tentang perkara-perkara bisnes lah, senang kata macam mana nak kembangkan lagi bisnes, apa isu-isu yang ada dalam bisnes ni, semuanya kita akan kupaskan dan kita akan bersembang di dalam Talk to Ozi Podcast. Alright, dan selalunya kita akan menjawab beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh penonton-penonton yang ada di dalam YouTube channel Ozi Zuri Official. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan on notification supaya anda tidak terlepas setiap episod yang kita akan bawakan kepada anda. InsyaAllah setiap Selasa 9 malam kita akan post a new podcast kepada anda untuk tontonan dan pembelajaran. Betul tu. Okay, so kita nak teruskan untuk soalan hari ini pula, untuk kali ni, episod ini. Topik ataupun soalan yang kita akan bincangkan bersama-sama untuk sesi kali ni, podcast kali ni, insyaAllah. Betul. Teruskan. Okey. Soalannya adalah, apa cabaran orang yang baru mula bisnes? Itu satu. Okey. Soalan yang seterusnya dikombainkan. Dan apa cabaran orang yang sudah mulakan bisnes? So soalannya, macam mana pula cabaran orang yang baru mula dan apa pula cabaran selepas you dah jalankan bisnes? So kat sini yang pertama adalah kita fokus on baru nak mula apa cabarannya. Okay. Pertama sekali, cabaran kalau baru nak mula bisnes adalah selalunya orang cakap apa? Orang akan cakap modal lah. Selalunya cabaran betul. Susah lah macam mana nak dapat modal nak start bisnes ni, susah. Kan? Ya, tidak dinafikan itu cabaran yang pertama. Mungkin ada orang cakap modal. Tapi hari ni cabaran modal ni bukan salah satu lagi benda ataupun isu yang paling penting. Sebenarnya kita boleh jadi dropship. Okay, bukan drop the shit but dropship. Okay. Itu kena pergi toilet. Itu toilet. Kan, drop ship ataupun drop the ship, kapal tu bukan. Bukan. Tak kelakar. Okay. So drop ship tu maksud dia adalah mulakan perniagaan you menjadi dropship orang lain yang tak perlukan modal. Ya, boleh bermula dengan effort. So effort modal dia adalah tenaga sendiri. Tenaga kita, kita punya attitude. Modal yang paling besar sebenarnya bagi saya adalah modal yang tak boleh dibayar dengan wang ringgit, iaitu modal attitude kita. Okay, sebenarnya kalau tak ada modal pun kita boleh buat gila-gila kalau kita jadi dropship orang je. Kalau kita punya attitude bagus, kalau kita all out gila-gila, kalau kita nak betul-betul nak buat bisnes, sebenarnya dia tidak perlukan modal kewangan sangatlah. Maknanya mungkin ada. Betul. Tetapi mungkin tidak priority lah. Itu bukan the number one. Betul. Saya setuju. Modal yang paling penting komitmen. Mana ada nak jalankan bisnes tak ada modal langsung kan? Ya, ada internet apa semua tu. Betul. Mesti kena ada juga internet. Apa sajalah bil yang kita perlu bayar untuk melancarkan kita punya perniagaan kan. Kalau orang kata dia buat iklan menjana bisnes tanpa modal. Lepas tu kita bayar internet untuk kita nak tengok platform modal juga. Kadang-kadang itulah modal yang terlepas pandang. Ya, betul. Tetapi ini kita bercerita tentang modal bisnes itu sendiri. Di mana modal nak beli stok tu maksud saya. Nak beli stok. Macam Tozi cakap lah, kita nak menjual barangan orang lain melalui dropship. Okay, teruskan. Betul. Dan cabaran untuk mulakan bisnes juga adalah bukan hanya tentang modal. Cabaran nak mulakan bisnes adalah sebenarnya nak mulakan tu dah cabaran. Nak mula dah cabaran. Ya, nak mula dah cabaran sebab tak semua orang berani nak mulakan. Tak semua orang dia mampu nak mulakan sesuatu. Dan cabaran orang nak mulakan bisnes adalah, of course, dia kena kenal siapakah sasaran yang dia nak target. Untuk produk tersebut. Dan ramai usahawan yang baru start, cabaran dia yang paling utama adalah dia tidak kenal siapakah the right target market. Siapa yang dia nak tuju kan? Siapa yang membeli produk ni. So siapa yang membeli produk ni adalah berdasarkan apa masalah yang aku cuba selesaikan.
Contoh, kalau jual, ada orang kata okay, jual biskut hanyalah waktu perayaan. Okay, ada betulnya, ada juga tidak sebenarnya. Masalah orang yang mungkin sukakan kuih raya, dia tidak dapat makan kuih raya pada hari bukan raya. Bukan musim raya. Bukan hari raya, bukan musim raya. Okay. So dia perlukan, dia nak benda tu tapi nak cari tak dapat. So that's why masalah yang kita selesaikan bila kita jual kuih raya ni adalah nak bagi orang makan, orang yang sukakan kuih raya pada waktu yang bukan hari raya tapi dia nak makan juga. Itu contoh simple. Faham? Okay. So yang pertama bagi saya sasaran, target market tu tak jelas. Tak tahu siapa yang kita nak sasarkan, tak tahu apa masalah yang kita nak selesaikan. Faham. So itu antara cabaran permulaan lah. Permulaan. Apa lagi cabaran yang mungkin Tuan Rozzi nampak yang membuatkan dia adalah satu cabaran dalam melakukan bisnes ataupun nak mulakan sesuatu selain daripada modal, selain daripada orang kata apa benda yang nak dijual, apa benda yang nak diserviskan. Apa lagi yang Tuan Rozzi rasa cabaran untuk mulakan bisnes ni? Okay. Cabaran saya pada permulaan bisnes saya adalah bukan saja saya tak ada the right target market, tetapi saya tidak tahu bagaimana nak close the customer, tak tahu nak bercakap dengan customer. Masalah saya tak confident. Okay, cabaran orang yang baru mula bisnes tak confident. Saya rasa confident tu yang sekarang tengah lakukan bisnes pun ada masalah confident tu juga. Ada juga, dia confident ni pada tahap-tahap tertentu lah. Okay. Permulaan lain, dah tengah growing tu lain. Okay. Betul juga tu. Lagi? Ada lagi? Permulaan bisnes, cabaran dia adalah dia tidak mendapatkan knowledge yang secukupnya. Maksud kata dia main mula je lah, main jalan je. Tak salah sebenarnya, nak mulakan jalan hentam je tak ada masalah. Tapi along the way tu, bagi saya knowledge tetap priority. Faham. Knowledge tetap priority, kena belajar. Sebab saya pun waktu saya start dulu, cabaran saya adalah saya tak tahu nak buat tu, tak tahu nak buat ni. Rupanya satu benda yang saya tak ada adalah knowledge. Okay. Bila saya start dapat knowledge, umpama saya makan knowledge tu, maknanya bila kita absorb ataupun kita gain new knowledge, benda yang kita nampak susah tu nampaklah jalan dia. Dia taklah macam, dia tak kata senang, tetapi dia semakin jelas apa yang saya akan buat next. Faham. So itu adalah permulaan cabaran untuk orang yang baru start bisnes. Tapi okay, kalau saya nampak kebanyakan juga percaya yang bila nak membuat bisnes, nak mulakan bisnes, kebanyakannya adalah belajar daripada pengalaman sendiri. Okay? Yeah. Ada yang kata along the way kita akan belajar melalui kita punya experience. Kita just need to mulakan. Yes, of course lah. Saya rasa macam mulakan sesuatu perkara tu pun dah crucial, kan, untuk kita nak jalankan bisnes. Kalau kita tak mula, maksud kata kita tak bertindak, tak adalah kewujudan bisnes kita tu. Betul. Kan? Tapi bila mereka kata macam kepercayaannya adalah kepada kita start dulu and then kita belajar along the way, melalui experience kita. Isunya yang saya nampak lah Tuan Rozzi adalah bila tak semua orang aware dengan keadaan. Faham tak? Setengah orang macam okay, kalau dia memang power lah, dia memang pandai, dia boleh detect apa saja isu yang mungkin dia orang hadapi, dia boleh untuk try and adjust. Tetapi bagi mereka yang mungkin tidak aware, kan, dia rasa macam okay, tengah bagus, jalan. Tapi dia tak nampak mungkin ada lompong dekat sini ke, dekat situ sikit ke, yang membuatkan tiba-tiba dia tak belajar daripada experience. Apa pendapat Tuan Rozzi? Maknanya dia tak belajar daripada experience. Maksudnya sebab ada setengah yang percaya belajar ni sebenarnya kalau kita buat bisnes tak perlu belajar di tempat lain, kita boleh belajar melalui experience je. Tapi isunya kadang-kadang setengah orang dia tidak perasan pun. Dia tak aware pun keadaan dia, membuatkan dia tidak mampu untuk belajar daripada experience dia. Faham. Dia sebenarnya itulah kita panggil dia blind spot. Okay, blind spot ni maknanya bila kita tidak perasan, kalau kita bawa kereta, kita nak memotong, rupanya ada kereta belah kanan. So that's why kita kena ada orang yang tegur kita. Faham. Sama macam kita macam sports person, sportsman kan, kenapa dia kena ada coach? Sebab dia takkan sedar apa yang dia buat. Sebab manusia ni dia mungkin ada orang yang memang sangat aware, tapi tak ramai.
Dan it's not easy. Tambah-tambah bila kita dalam keadaan yang kabut kepala otak kita, serabut, kita takkan perasan apa sebenarnya mistake yang kita tengah buat ataupun apa benda betul yang kita tengah buat. So itu yang sebenarnya membuatkan kenapa seseorang tu dia macam stuck pada level yang sama. Faham. Dan dia tak boleh nak grow. Faham, saya setuju. Saya nampak daripada explanation Tuan Razin ni lah kan. Kita cerita tentang blind spot kan. Kita cerita tentang kita tak nampak kita nak potong ke kanan tetapi ada kereta di sebelah kanan yang membuatkan kita tidak nampak. Yang saya nampak dekat sini ni yang saya nampak. Apa yang awak nampak tu? Kan kalau anda nampak apa yang anda nampak, anda boleh komen dan kita akan nampak komen anda ya. Okay, so berbalik kepada tadi kan, kalau kata cerita tentang blind spot kan, ada yang saya tidak menolak lah. Ini daripada perspektif saya Saya tidak menolak kata macam kita belajar along the way. Yes, memang kita akan belajar along the way. Tapi bagi saya lah, ini pendapat saya, perspektif saya. Anda boleh terima, Tuan Razif pun boleh terima. Kalau nak terima, terima. Kalau tak terima, sila bahaskan. Ya, tak apa. Kita cerita dekat sini. Saya nampak, bila kita cerita tentang blind spot, even the best driver in the world yang drive, mostly lah driver yang the best in the world adalah mereka yang bawa rally. Kan, race rally ataupun F1 ataupun race yang laju lah dan sebagainya. Itu adalah one of the best driver in the world lah. Kita rasa macam diorang ni drive seorang. Kita bagi contoh macam Formula 1. Betul. Kita rasa macam dia drive seorang. So along the way dia boleh lah kan, bawa laju semua dia boleh bawa sendiri. Tapi kalau kita betul-betul lihat, sebenarnya dia ada orang yang bagi tahu dia. Kan? Dia masukkan punya earphone lah senang kata untuk communication lah, radio kan? Yes, radio untuk communicate dengan dia punya team kan. Dia kata dekat belakang ada beberapa second lagi tengah follow belakang, tunggu nak potong, macam mana nak bawa. Kadang dia tanya tayar okey ke tak, semua kan. So bagi saya teman-teman yang rally tu yang rally tu sebab dia tak nampak jalan kat depan. Yes, rally memang solely co-driver tu yang akan next kanan, next kiri. Kan? Kita rasa macam rally ni, the driver is the one yang drive the car. Tetapi sebenarnya the actual driver adalah mereka ataupun co-driver yang melihat map tu. Dia akan kata 100 meter lagi kanan, kan, 100 meter lagi kiri. Betul? Itu pun bukan kiri-kiri saja, kiri patah lah. Kan, macam-macam lah. Flat punya flat corner. Yes, flat corner. Kita tengok jalan bumpy ke tak bumpy, semua ada. Betul? So bagi saya, daripada perspektif saya lah, saya nampak even the best driver in the world need to have people around them untuk membantu. Dan orang kata belajarlah daripada situ. Betul. Untuk kita meneruskan perjalanan dengan lebih laju lah, saya nampak. Itu saya suka dengan that example sebenarnya. Sangat betul bagi saya. Saya setuju lah. Yang lain tak tahulah setuju ke tak. Bagi saya setuju lah. Tapi kalau anda yang memang percaya kepada buat bisnes, follow the flow, belajar semua, teruskan. Mungkin itu adalah yang terbaik untuk anda teruskan. Tetapi daripada perspektif saya sendiri, kita lah senang kata even tu lah kata, driver yang the best pun memerlukan orang untuk bagi tahu dia. Tambahlah kita yang kadang-kadang mungkin tak nampak sebenarnya. Itu je sebenarnya. Bukanlah kita kata perlu belajar kan, perlu cari orang. Tak perlu pun. Tetapi memerlukan mungkin orang untuk menegur. Dia dua-dua kena ada sebenarnya bagi saya. Knowledge yang latest kena belajar. From your experience pun you kena ambil peduli, you kena tahu. So kita bercakap tadi tentang orang yang baru mula bisnes. Yes, tentang so next adalah apa cabaran orang yang bila dah start bisnes. Apa cabaran orang yang dah start bisnes? Cabaran orang yang bila dah start bisnes ataupun dah start buat sale lah. Dah start buat sale, dah ada customer, pelanggan dah datang. Awak gelak kenapa? Saya macam tersasul tadi. Habislah, nanti dia orang nampak lah lidah saya terkeluar. Ingat gelakkan saya tiba-tiba. Saya rasa macam tiba-tiba insecure. So adakah kita nak sambung lagi? Kita sambung sikit lah. Sambung sikit. Kita habiskan kat sini je untuk kali ni podcast. Kejayaan kenapa ataupun apa soalan tadi? Apa cabaran orang yang dah start business apa pula cabaran orang yang dah start business? Cabaran orang yang dah start business ataupun orang yang dah buat sales adalah bila dia macam ni, bila dah start business dah boleh buat duit, itu okey. Cabaran bila dah start buat duit ataupun dah start business adalah dia tidak jelas ataupun dia tak tahu bagaimana nak menguruskan duit. Money management tu sangat penting. Sebab bila tak boleh nak buat pengurusan kewangan yang bagus, kita takkan tahu duit keluar ni untung ke rugi ke apa. Faham. So bila dah start buat duit, cabaran orang dah buat duit pula, dia akan rasa macam ni semua duit aku.
Dia akan tiba-tiba ada satu simptom yang macam semua benda murah. Semua benda aku mampu. Ni saya sendiri semua nak beli lah. Semua nak beli. Saya sendiri ada simptom macam tu. Saya rasa macam murahnya semua benda ni. So semua benda saya nak beli. So inilah sebenarnya antara simptom yang terbesar yang menjadi masalah ramai orang adalah bila dia tidak betul-betul kira kewangan dia, nak tengok balik financial dia dengan baik. Dia rasa duit masuk tu duit dia. Dia rasa semua duit boleh belanja. Ya, semua boleh belanja. So bila dia tak manage kewangan dengan bagus, costing dah tak kira, expenses dah tak kira, semua benda dia rasa macam semua benda ni murah lah, macam semua benda aku nak beli ni. Selamat Hari Raya. Semuanya mampu gitu. Habis, selamatlah dia. So itu cabaran orang yang dah start business. Dan of course I think my last part adalah bila kita dah grow kita punya business, kita kena belajar bagaimana nak membina team. Kita kena tahu cabaran orang bila dah start business adalah dia tidak ada orang yang boleh dipercayai dan sama macam pemikiran dia. So menyebabkan bila dia dah start business, ada hire team, staff dan sebagainya, ibarat macam aku hire dia tapi aku yang macam staff. So dia tak tahu nak delegate the job. Itu semua isu-isu next lah. I think tu maybe the next podcast kot. Boleh kita akan detail, sembang detail lah. Sembang detail tentang benda tu lah, insyaAllah. Alright, okay. So saya rasa itu dah menjawab dua soalan kita. Nanti kita akan sambung lagi. Kita sebenarnya ada plan banyak kan. Itulah. Tapi sekejap sangat Dia satu soalan pun dah settle kan? 15 minit. Tak apalah, kita kalau panjang sangat nanti orang tidur. Yes, nanti orang tidur. Kita tak nak anda tidur. Okay. So terima kasih sekali lagi kepada mereka yang bertanya soalan kepada kami, untuk kami kupaskan kepada anda lagi tentang apa sahajalah masalah ataupun cabaran yang anda hadapi. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi for the next episode. Jangan lupa untuk subscribe dan on notification anda, supaya anda tidak terlepas episod-episod baru daripada kami dalam Talk to OZ Podcast. Kita jumpa lagi next episode. Thank you so much everyone. See you next time. Bye bye.